kerja-kerja dakwah yang dilaksanakan. Seperti yang saya sebutkan tadi, kita ada ramai staf dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk melancarkan kerja dakwah. Dan yang menggerakkan, macam kereta lah, nak gerak kena ada minyak. Sama juga tujuan utama adalah kerja dakwah dan kebajikan. Kita juga buat dakwah kepada non-Muslim dan sebagainya. Jadi semua itu perlukan dari sudut sokongan. Bukan sokongan sebenarnya, penjana utama adalah ekonomi itu sendiri. Dan hasil bila turun begini, alhamdulillah dari sudut itulah kami dapat penjanaan ekonomi daripada jualan. Itu adalah jihad ekonomi yang kami laksanakan. Sama juga muslimat sekalian, kalau sudi cari page galeri Ustazah Asma. Ada page khas galeri Ustazah Asma. Di situ semua tudung ni saya pakai jubah by Ustazah Asma, tudung by Ustazah Asma, ada banyak lagi lah. Jadi madu di luar sana tu by Ustazah Asma juga. Hijrah baru saja kita buat dalam 2 minggu lepas. Madu yang disahkan asli, ada sijil keaslian dia daripada bahagian jabatan yang mengesahkan tentang madu ni. Dia ada bahagian ataupun ada institusi yang mengesahkan madu tu asli atau tidak. Jadi boleh nampak di luar sana tu ada madu sidir. Kita tahu madu terbaik di dunia daripada gunung, madu sidir. Kemudian kedua ada madu lemon. Ada orang ingat kita campur lemon tak? Itu lebah, dia bina sarang di pokok lemon. Sebab tu dia ada rasa lemon. Budak-budak memang suka. Kemudian yang ketiga ada madu cengkeh. Itu rasa herba sikit. Sama lebah, dia bina sarang di pokok cengkeh. Tapi ada baru madu sauda, warna dia hitam tu, memang pure madu asli, hanya campuran licin daripada habbatus sauda. Subhanallah. Kemudian ada madu flora yang paling harga, walaupun sebenarnya bukan mudah nak cari madu yang betul-betul asli, yakin dijamin. Tapi harga yang tu paling rendah kami boleh bagi 45. Subhanallah, dia adalah madu lebah yang berada di kawasan banyak pokok bunga-bunga. Sebab tu namanya madu flora. Sebab dia campuran lebah yang banyak pokok-pokok bunga. Jadi dia bukan ada macam tadi cengkeh, lemon dan sebagainya. Ada muslimat yang tanya, sebenarnya kita dah nak masuk tajuk kita. Saya masuk terus, minta maaf ya. Kita mula dululah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masuk surat yang kedua, tajuk bagaimana seorang wanita nak menguruskan kerjaya dan juga keluarga dengan terbaik. Baiklah, kita pada tubuh badan kita ni, yang bernama wanita ni, ibu-ibu, para muslimat sekalian, di tubuh badan kita ni ada beberapa unsur. Betul atau tidak? Yang kita nampak zahir adalah unsur fizikal. Lepas tu kita ada unsur yang kedua, iaitu unsur mental. Unsur yang ketiga iaitu unsur emosi. Kemudian unsur yang keempat iaitu rohani. Jadi rohani ini unsur yang paling penting, paling utama. Kalau rohani kuat, dia akan pergi kepada fizikal kuat, mental kuat dan juga emosi kuat. Tapi ramai orang dia menitik beratkan tentang faktor fizikal nombor satu. Masya Allah. Tetapi faktor fizikal tidak boleh diambil mudah, kesihatan tubuh badan kita. Jadi kalau orang bertanya, Masya Allah, kadang-kadang orang muda bertanya dan sebagainya. Tadi pun ramai muslimat tanya, saya bukan perasan-perasan lah kan. Subhanallah, biasa saya ditanya, Ustazah, macam mana Ustazah mengekalkan kecerdasan, mengekalkan kesihatan. Sebab modal kita hidup di dunia ni, umur satu modal. Dan kita tahu umur kita, lama-lama modal umur ni akan habis. Kalaulah kita dah tahu umur kita 71, yang umur 55, tinggal berapa lagi tahulah modal tu berapa lama modal umur. Tapi Allah rahsiakan. Dan yang pasti modal umur tak pernah bertambah, semakin berkurang. Jadi yang kedua, modal yang kita ada adalah tubuh badan kita ni. Dengan tubuh badan yang sihat, sebab itu disebut kata-kata hukama, al-aqlus salim fi jismis salim. Akal yang sihat, mental yang kuat pada tubuh badan yang kuat, sihat, cergas. Masya Allah. Sebab itu kadang-kadang kita ni banyak benda fikir, banyak benda nak buat. Tapi sebab tubuh badan kita tak cergas, semua itu tertanggung. Kalau punya impian tu macam-macam nak buat itu, nak buat ni. Tapi kerana kesihatan kurang bagus, kita tak cergas tubuh badan. Jadi muslimat, ramai yang tanya, Ustazah amalkan
produk apa, suplemen apa. Saya daripada sekian lama, saya, suami dan saya memang amalkan juga untuk anak-anak. 3 yang basic paling utama. Dan ramai orang hadiahkan saya suplemen. Saya ucap terima kasih. Kalau saya pergi mana-mana, founder produk apa suka bagi. Dan nak jadikan saya duta, saya tolak dengan baik, minta maaf. Semua produk untuk jadikan saya duta, memang saya tak pernah terima. Itu amanah daripada ibu saya dan suami. Walaupun boleh datang dalam jumlah yang sangat banyak. Tawaran duta ni banyak. Kadang ada yang ribu-ribu, ada 11,000, bahkan ada yang puluh ribu. Ada yang sampai boleh cecah ratus ribu. Kenapa tak jelas? Dekat sikit. Okey, suara tak jelas ya. Cubaan, dugaan, ujian. Okey. Boleh bagi komen, jelas tak suara? Suara tak jelas sangat. Cubaan semua? Boleh? Boleh bagi respon, dah jelas belum suara? Okey, boleh bagi respon suara okey tak? Sini okey. Tapi ni, kadang-kadang ada masalah dengan mic. Jelas tak suara? Jelas, okey. Alhamdulillah. Jadi, ini bukan nak kempen apa. Terpulang ibu-ibu nak beli apa pun di luar sana pastikan yang asli. Amalan kami setiap pagi, kadang-kadang malam pun minum juga. Tapi biasa pagi tak miss. Kalau masa sahur, makan masa sahur. Kadang masa sahur makan itu je boleh kuat untuk satu hari. Walaupun saya ada masalah kesihatan tertentu. Memang ada masalah kesihatan tertentu. Tapi dirahsiakanlah apa masalah tu. Madu, biasanya ambil 1 sudu. Saya akan campurkan dalam air. Madu cari yang asli, tak kisahlah. Ada orang suka madu Yaman, dia selesa dengan madu Yaman terpulang. Ada yang suka madu tualang ke madu apa terpulang. Biasa saya buat air separuh, saya akan masukkan 1 sudu penuh. Lebih pun tak apa. Lepas tu saya kacau. Saya ambil 1 sudu minyak zaitun. Sebab saya tak boleh minum minyak zaitun direct. Sebab saya akan rasa nak muntah. Ni kenapa ya? Jadi sebab minyak zaitun ni satu lagi dia macam panas. Jadi kalau saya minum minyak zaitun direct, saya jadi bermasalah nak ceramah. Jadi saya hilang suara. Jadi saya akan minum minyak zaitun 1 sudu, beli yang asli yang pure. Antara yang terbaik minyak zaitun Palestin. Wallahualam. Saya pun tak tahu sangat tentang minyak zaitun. Tapi itulah antara minyak zaitun yang kami dah biasa dengan daripada Palestin. Ambil 1 sudu dan lalukan tolak dengan air madu tadi tu. Jangan telan terus, kau tak. Wallahualam. Ada orang dia tak ada masalah, saya tak boleh. Rasa payah, rasa nak muntah. Jadi tolak dengan air madu yang manis tadi tu. Lepas tu ambil pula hampir dalam 1 sudu ataupun 3 kali tekan 1 sudu habbatus sauda. Subhanallah, kita tahu habbatus sauda memang disebut dalam hadis Nabi penawar segala penyakit. Lepas tu bila dah minum, bila tak 1 sudu habbatus sauda, lagi rasa dia tak sedap daripada minyak zaitun. Boleh pening kepala kalau telan terus. Saya lah, wallahualam, puan-puan macam mana. Kemudian tolak dengan air madu tu juga. Akhirnya kita pun alhamdulillah tak akan rasa kesan tu. Kenapa? Dulu saya amalkan kapsul juga, kapsul minyak zaitun, kapsul habbatus sauda. Tapi kita tahu kesan jangka masa panjang. Setiap hari kita makan kapsul tu, walaupun yang organik, tetap ada chemical dia. Tetap ada chemical dia, kapsul tu kan. Yang tu memang lagi senang, minum air tak rasa apa-apa. Jadi bila saya belajar, kita tahu tentang beberapa ilmu perkara. Lebih baik kita ambil pure yang cecair tu, minyak zaitun cecair, sama juga habbatus sauda cecair. Masya Allah. Nampaknya ada Ustaz, subhanallah, terima kasih. Wallahualam, saya tak kenal, nanti pakai pudar kan jadi tak jam. Jadi subhanallah, saya share tu sebab saya nak muslimat juga sihat. Bukan sebab saya nak promote, tak beli pun tak ada masalah. Kami mula buat sendiri sebab selalu orang tanya, Ustazah ada bawa Ustazah biasa makan. Memang 3 yang kat luar tu, tapi tak bawa minyak zaitun. Jadi ibu-ibu, kita akan rasa kesan dia, kebaikan dia bila istiqamah. Itu je. Ni seminggu semangat, lepas tu dah tak ke mana-mana dah. Lepas tu madu tu dah masuk semut, lepas tu terus buang. Padahal boleh buang je semut kat atas tu, contoh. Macam-macam lah. Jadi kami beramal tu dah sekian lama, barulah kita akan rasa kesan pada tubuh badan. Toksik dibuang, kita lebih cergas, otak kita lebih kuat daya ingatan. Sebab itu penting ibu-ibu, ada masalah terus nampak jalan penyelesaian.
Ini ramai mana orang ada masalah start. Dah kenapa aku ada masalah. Kerja dia rujuk orang je. Bila masa pula kita nak dirujuk oleh orang. Tapi bila otak kita cergas, ada je masalah, ada jalan penyelesaian. Ada je masalah, ada ikhtiar, ada ilham. Ada je masalah, kita ada kemampuan untuk pujuk diri sendiri. Untuk tak jadi hamba emosi. Ini perlunya kecerdasan dari sudut akal kita. Okey. Bila kita sebut tajuk bab pengurusan kerjaya dan juga keluarga. Ni, nak tukar. Tak marah. Kesukaan. Tu dia. Saya dah. Cubaan, dugaan, Tak dengar. ujian. Tak dengar pula. Tu Encik sabotaj saya ni. Tak. Tak apa, kita bagi ni ruang. Dia ada banyak bateri. Subhanallah, cubaan. Alhamdulillah, terbaik Encik. Masya Allah. Terima kasih Encik bateri. Okey. Alhamdulillah, Masya Allah muslimat. Masa saya ni dah tak lama tapi banyak sangat kita nak kongsi. Tadi tu tajuk kita yang pertama berkenaan dengan tanggungjawab kepada kerja. Jadi tidak boleh tidak saya sambung sikit berkenaan dengan, cuba tengok kita punya perkongsian ni, apa slide yang kita sediakan ni. Antara tujuan kerja adalah untuk keperluan asasi, kita tahu, membayar pinjaman, belanja anak, perubatan, bayar bil, simpanan, bla bla bla. Okey, kerja sebagai ibadah. Muslimat yang berkerjaya, berapa perkara? Sebab jawapan saya tadi kita dah angkat tangan lebih kurang dalam, kalau ada 100 dan 95 orang tu bekerja di luar rumah. Seperti mana saya sebut tadi, kita semua bekerja, sama ada di rumah, sudi rumah ataupun bekerja di luar ataupun bekerja di dua-dua. Pertama, ingat tentang niat kita keluar bekerja. Ramai wanita dia mula lupa bila sampai satu ketika. Mungkin suami dah stabil, dia mula ungkit. Na'udzubillah min zalik. Peringkat awal kita keluar bekerja adalah untuk membantu meringankan beban suami, kita kata. Kita keluar kerja kerana nak bersama-sama mengubah hidup. Bersama-sama nak sekian-sekian macam-macam lah impian kita seorang wanita. Sampai peringkat tertentu kita mula klaim, bang, awak kan sebagai ketua keluarga yang wajib menanggung semua nafkah keluarga ni. Duit awak, duit saya, duit saya, duit saya. Bil duit awak, bil duit saya, bil duit saya, bil duit saya. Macam tu. Poket awak, poket saya, poket saya, poket saya. Masya Allah. Saya nak tanya muslimat yang ada di sini, kalau ada prinsip beginilah seorang isteri, ada tak sakinah dalam rumah tangga? Dah tak ada dah. Sakinah, ketenangan tu boleh hilang. Mungkin isteri ni happy lah, duit simpanan dia makin banyak dan sebagainya. Tetapi bagaimana seorang suami nak rasa redha dengan sepenuhnya terhadap isteri yang begini? Yang mana setiap hari isterinya keluar bekerja, kemudian hasilnya adalah untuk dinikmati oleh dia sahaja. Akhirnya suami ni mudah untuk mengungkit dalam hati, biasanya lelaki macam itulah. Jadi memang kalau orang tanya, ustazah, kewajipan menanggung nafkah. Ini sebab saya bercakap bukan berdasarkan teori, muslimin-muslimat. Sebab pengalaman saya sebagai perunding cara rumah tangga, kaunselor. Orang datang mengadu masalah bukan tujuan untuk kita dengar, tapi bantu sampai settle, sampai selesai. Dan saya faham bila seorang wanita, bila dia dengar ceramah ustaz ke ustazah ke, kalau sebut, dia sukalah kalau dengar, wahai orang lelaki sekalian, tanggung nafkah tu wajib pada tuan-tuan. Isteri kalau dia tak nak bagi duit dia, dia tak berdosa gini-gini. Oh perempuan, macam ni ha. Dan dia akan save yang itulah yang dia tulis betul-betul, bang, saya bukan nak cakap apa ini demi kepentingan dunia dan akhirat awak. Ustaz tu dah kata nafkah semua awak gini-gini, kalau tak nanti berat tu beban awak ke akhirat kelak, bila dihisap saya tak tahu nasib awak macam mana ke akhirat. Macam tu kan. Contohlah ni kan, ramai lagi dia muhasabah suami dia. Jadi Masya Allah, muslimin muslimat sekalian, sehingga kita tak tahu kata-kata yang terbit itu daripada iman ataupun suara nafsu yang memang nak kelebihan bagi dirinya dari sudut yang tertentu.
Jadi suka sangat saya mengingatkan, saya bukan bercakap dari sudut teori tapi praktikal. Bila ada seorang wanita yang bersikap seumpama ini, dia akan mula hilangnya, tercabutnya sakinah dalam sebuah rumah tangga, yang mana disebut di dalam Al-Quran. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kehebatan, kebesaran Allah, an khalaqalakum, dijadikan daripada diri kamu azwajan litaskunu ilaiha, pasangan hidup supaya kamu rasa tenang, tenteram dengannya, sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dijadikan di antara kamu kasih sayang, cinta dan saling memahami. Rahmah itu saling memahami, belas kasihan. Tapi nampak tak Allah susun perkataan apa yang paling utama? Sakinah. Bila datang sakinah, tenang, tenteram, rasa selesa, tak simpan apa-apa, tak ada bengkak dalam, dia akan pergi kepada saling mencintai, berkasih sayang. Dan dia akan pergi kepada rahmah, belas kasihan, saling memahami, saling berkorban, saling melengkapi dan sebagainya. Masya Allah. Dalam sebuah rumah tangga, kadang-kadang yang ada tinggal yang last sekali je, belas kasihan je. Ustazah, kau tak sebab kesian, saya dah lama dah ceraikan dia. Ustazah, kau tak sebab kesian, tak fikirkan dia, siapa nak masak untuk orang tua tu? Siapa orang tua, makcik? Suami makcik lah, dia dah tak sebut suami, dah sebut orang tua. Kalau tak kesian orang tua tu, siapa nak masak kat dia? Kalau fikirkan tak kesian, dah lama makcik minta cerai. Macam tu. Tetapi suka saya ingatkan kepada orang yang bertahan dengan tali yang terakhir ini, kalau mampu bertahanlah. Yang datang, ustazah, saya dah tak ada tenang dah, kalau dia balik lagi susah hati. Masa mula kahwin dulu, memang tanya suami tu, bang, kenapa lambat sekarang? Bang, kenapa dah balik? Dia duduk masjid lagi lama, lagi okey, ustazah. Maksudnya dah tak tenang dah dengan kewujudan suami tu. Kemudian cinta-cinta tak ada lah, ustazah. Sayang-sayang dah tak ada dah. Ni orang Negeri bercakap lah, sebab saya pun bicara di Negeri Sembilan kan. Habis tu, makcik, apa yang ada ni, yang terus kahwin ni? Kesian je. Saya kata tak apalah, cik. Kalau ada kesian, kalau makcik boleh bertahan dengan dahan kesian pada pakcik, dan makcik boleh laksanakan tanggungjawab lagi sebagai isteri, berpaut pada dahan kasihan itu, dan makcik tidak melakukan banyak dosa besar kerana sebab itu, maka makcik teruskan. Mudah-mudahan di situ makcik menghimpun pahala sabar dengan suami. Dia ada sebab dia kenapa sebuah rumah tangga bertahan dengan tali yang terakhir, kasihan ni. Cak sayang tak ada, tenang semua dah tak ada. Mungkin sebab perangai buruk, akhlak buruk daripada pasangan, ataupun apa-apalah yang telah berlaku yang menyebabkan trauma kepada si isteri ataupun kepada seorang lelaki, suami ataupun perempuan. Ramai mana ya orang lelaki dia boleh maafkan isteri dia dan kerana dia fikirkan anak. Suami tangkap isteri dengan lelaki lain, suami tangkap isteri atas katil dengan lelaki lain. Saya ada banyak kes yang macam ni, terlalu banyak. Isteri tangkap suami dengan lelaki lain. Ya, maksudnya suami gay dengan lelaki lain pun biasa. Wallahu alam. Kalau kita nak sebut pasal contoh-contoh kes tak habis. Saya sendiri trauma mula-mula jadi perunding cara rumah tangga. Suami tengok saya kerap pula semayang. Kenapa tu semayang? Semayang hajat untuk klien. Mau bawa balik masalah tu ke rumah. Kadang balik tu menangis. Dah kenapa pula suami kata menangis? Cerita tadi, cerita klien tu berat sangat, mak. Kadang mengganggu, membawa beban kepada fikiran kita. Sebab terbayang macam mana dia teruk kena dera. Kena simbah air panas, kena simbah dengan minyak, ukuk nak bakar. Sepak terajam panggilan, datang dengan mulut koyak rabak, suami pukul dengan kasut, tapak kasut keras kan. Pukul-pukul koyak rabak. Jadi kita kadang jadi trauma. Kita bayang pula dia dekat rumah macam trauma dengan anak semua itu. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi kalau nak cerita tentang kes, terlalu kadang kita tak boleh nak fikir dengan logik akal kita, muslimat. Hari ini yang paling bahaya adalah kehidupan sekular, kehidupan liberal yang mengasingkan agama. Kita tak tahu tapi perkara ini wujud dalam perhubungan keluarga. Ini saya cerita pengalaman saya jadi pencara lebih kurang dalam 8 tahun lepas. Sekarang ni mesti cerita lagi pelik. Tapi saya terima kes suami isteri yang boleh hidup cara hidup barat. Open marriage dia kata.
Yang mana suami isteri kata, Ustazah, saya tak kisah isteri saya dengan siapa pun, yang penting dia tetap jadi isteri saya. Sama juga, isteri saya pun tak kisah saya dengan siapa pun. Kadang-kadang isteri saya bawa balik pasangan dia, it's okay lah, have fun. Faham tak? Saya bukan cerita tentang agama lain, saya cerita tentang orang Islam kita. Ada kefahaman macam ni. Yang penting kami open-minded. Sebab apa? Bab cinta, saya tahu dia hanya cerita saya, itu dia cuma have fun saja. Maksud melakukan zina ni bukan have fun main ketuk ketampi. Ketuk ketampi tu denda. Bukan main biasa-biasa ni. Berzina. Pasangan tahu pasangan ni berzina, yang ni pun ada pasangan zina dia dan sebagainya. Dia kata yang penting dia setia dengan saya, yang penting kalau bab cinta hanya saya saja. Ini satu hubungan yang dicela, yang diharamkan oleh Allah, itu bukan tujuan pernikahan. Subhanallah, na'udzubillah min zalik. Tapi bimbang sangat sebab apa? Cara pemikiran hidup sekular liberal macam ini masuk kepada perkahwinan anak muda. Sebab dia kata daripada saya stres, fikir suami saya curang lah, itu inilah. Baik kalau dia nak curang silakan, dan dia pun boleh terima saya curang. Tapi kami bukan curang hati, kami curang dari segi tubuh badan saja. Jadi bila kami saling memahami, dia kata saling boleh menerima, jadi kami okey, kami bahagia saja. Nampak tak betapa bahayanya kefahaman dari sudut akidah, dari sudut ibadah, dari sudut tasawuf yang salah bagi generasi-generasi sekarang. Dan saya sangat terkejut kalau ada memang banyak kes wanita datang, Ustazah, ni suami saya ni pasangan yang ke-17. Jadi suami biasa bawa balik. Bila anak tanya, saya pandai-pandailah terangkan. Saya kata, habis tu kenapa puan datang mengadu hari ni? Sebab pasangan yang ke-17 ni lah dia nak kahwin. Selama ni saya okey sebab dia tak ada nak kahwin. Yang ni dia serius lah pula. Saya tak boleh terima, saya datang mengadu. Maksudnya selama ni suami dia berzina, dia is okey. Yang penting suami sayang dia, bagi duit belanja dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Rasa macam tak logik kan? Saya memang tenganga je dulu. Tenganga je. Ada. Tapi okeylah dia volunteer datang mengadu. Kita betulkan kefahaman, kita masukkan tentang unsur agama dan sebagainya, sehingga dia sebenarnya dia tahu benda tu salah, tapi kurang rasa bersalah. Hari ini kita ada krisis iman. Iman ini percaya, betul kan? Krisis iman iaitu percaya tentang wujudnya benar-benar nikmat Allah iaitu syurga. Sebab itu kita tak kuat hadapi ujian Allah. Tapi kalau betul yakin ganjaran sabar daripada ujian Allah syurga, kita mesti kuat. Ujian datang je, syurga. Orang hong mengejut, syurga. Tiba-tiba orang maki hamun, syurga. Maksudnya kita nampak, memaafkan syurga, bersangka baik syurga, doakan syurga. Subhanallah. Kalau betul kita yakin dengan wujudnya syurga Allah yang begitu besar, baca firman Allah, kita akan kuat hadapi apapun ujian. Ditimpa sakit, Allah nak bagi syurga. Suami marah, Allah nak bagi syurga. Subhanallah. Suami tak marah, bang bila nak marah? Oh, minta pula kan? Bang, kenapa awak lama tak buat pasal ya? Tak cari pasal lah. Tapi jangan minta diuji. Saat diuji, letakkan motivasi syurga. Sebab itu ada hamba Allah, dia letak tu cita-cita tertinggi syurga Allah. Jadi apa pun yang dia nampak Allah uji, dia nampak ini jalan ke syurga. Sebab tahu jalan ke syurga itu dipagari dengan duri-duri, dengan ujian-ujian. Masya Allah. Kemudian krisis kepercayaan umat Islam tentang wujudnya neraka. Sebab itu ramai isteri, ramai suami curang, melakukan dosa besar, maksiat secara tersembunyi. Di tengah malam mesej sunyi-sunyi, masuk tanda mesej, bermesra dengan suami orang, dengan isteri orang, dengan sesiapa sahaja. Ramai mana seorang lelaki yang dah berkahwin pun tengah malam duduk sunyi-sunyi dalam bilik, buka video lucah. Krisis kepercayaan bahawasanya apa yang dilihat itu haram, dosanya besar. Kalau betul-betul percaya wujudnya neraka Allah, pasti takkan mampu untuk buat. Subhanallah. Inilah cabaran umat akhir zaman tentang kepercayaan dan keyakinan bahawasanya syurga Allah itu benar, neraka Allah itu benar. Sebab itu seorang isteri yang yakin bahawa syurga Allah itu benar, apabila dia belanjakan sumber rezeki yang dia dapat melalui kerjanya
Untuk suami, bang awak susah, saya lah patut bantu awak. Bukannya bila suami susah, bang saya dah cakap dekat awak solat duha. Kan tengok rezeki awak sempit, saya selalu solat duha. Muka main lagi. Masya Allah. Kita bimbang solat duha itu rupanya kerana dunia, bukan kerana Allah. Saya pernah, seorang wanita, sebenarnya ramai orang perempuan ada masalah, maksudnya dari segi wallahu alam, sebab saya faham banyak ceramah, banyak yang disampaikan oleh ustaz-ustaz, ustazah. Senang kalau nak sebut, senang. Saya nak sebut pun saya seronok kalau saya sebut. Contoh saya sebut macam ni kan. Ingat ya orang lelaki, anda yang bertanggungjawab sepenuhnya atas nafkah, wajib. Kalau isteri tak nak bagi pun, itu hak dia. Memang senang cakap macam tu. Saya boleh cakap juga pada orang perempuan, kita tak wajib ni, kalau tak bagi pun tak apa, tak ada masalah, itu duit kita. Dan suami tak boleh paksa. Kan seronok sebut macam tu. Tapi tahu tak apa yang sampai pada saya sebagai penghuni cara mentangga? Prinsip ini banyak menyebabkan rumah tangga hilang sakinah. Bila isteri suami kata, ustazah saya memang susah sikit sekian-sekian, tapi isteri saya tahu dia ada banyak simpanan. Jadi saya tahu saya tak mampu nak memenuhi semua keperluan gini. Kadang saya harap isteri saya tolong saya juga gini. Ustazah, betul kan ustazah? Ustaz tu cakap gini. Jadi saya harap suami saya ni kerja lebih sikit lah, buatlah part time ke apa, pandai-pandai lah nak penuhkan keperluan. Saya kata kalau macam ni memang tak ada sakinah, tak tenang. Suami diam. Saya tahu ustazah ini amanah saya tanggungjawab. Tapi saya nak tanya, antara amanah dalam melaksanakan amanah perlu adanya ihsan, belah kasihan, tolong menolong. Sebab itu pernah pada zaman Rasulullah SAW seorang wanita yang bernama Zainab binti Abdullah, bukan anak Rasulullah ni. Ketika Rasulullah SAW bersabda, jadikanlah sedekah. Maksud Rasul kata bersedekahlah walaupun dengan sebelah biji kurma. Maksud kalau orang miskin ada sebiji kurma je, walaupun sebelah biji kurma. Nabi kata sedekatun junnah, sedekah itu adalah perisai daripada api neraka. Lalu umat Islam ketika itu bila dengar apa-apa yang disarankan oleh Rasulullah, dia mula fikir, aku nak sedekah apa? Sampai satu ketika seorang wanita yang bernama Zainab binti Abdullah, ini ada dalam kitab 50 wasiat Rasulullah buat wanita. Dan ini hadis yang sahih. Zainab binti Abdullah pun tanya suami dia, bang, ini bahasa Melayu kita lah, boleh tak kamu tanyakan Rasulullah, adakah yang aku masak, yang aku keluarkan belanja untuk keluarga, untuk kamu dan untuk anak-anak itu dikira sedekah? Suami dia jawab apa? Kamu tanyalah sendiri kepada Rasulullah. Orang lelaki kan, tanyalah sendiri, apa masalah kita tanya sendiri. Jadi Zainab binti Abdullah ini pergi ke rumah Rasulullah SAW. Dan dia cerita, apabila aku sampai depan rumah Rasulullah, aku dapati ada wanita Ansar, wanita yang lain nak tanya soalan yang sama juga. Masya Allah. Jadi bila dia datang depan rumah Rasulullah, soalan yang sama, tiba-tiba datanglah Bilal bin Rabah. Masya Allah. Dan dua wanita ini kirimkan soalan itu kepada Bilal bin Rabah. Wahai Bilal, boleh tak tanyakan Rasulullah tentang persoalan kami ni? Masya Allah, malu nak tanya Rasul, malu. Lepas tu Bilal pun masuk. Kemudian dan siap pesan, wahai Bilal, jangan bagi tahu siapa yang bertanya, rasa malu kan. Bila masuk, Bilal pun Rasul pun nampak. Sebab kita rumah Rasulullah bukan macam rumah kita, tak nampak orang depan apa semua dengan pelepah. Nampaklah ada wanita yang berdiri di luar tu. Kemudian bila Rasul tanya, wahai Bilal, siapakah di hadapan sana? Bilal pun jawab, Zainab binti Abdullah. Maksudnya tak ada jaga rahsianya. Kan dah pesan, Bilal je cakap siapa kan. Tapi bila saya baca hadis tu, ia bukan satu kesalahan pun Bilal bagi tahu, sebab perkara itu bukan aib pun. Masya Allah. Kemudian bila Bilal menanyakan soalan itu, Rasulullah lalu menjawab dengan sabdanya, katakanlah kepada para wanita, setiap belanja dikeluarkan untuk ahli keluarganya. Maksudnya apa yang dia masak, apa yang dia buat untuk ahli keluarga, diberikan baginya 2 pahala sedekah. Allahu Akbar. Satu sedekah jariah yang pahalanya mengalir, satunya sedekah qarabah. Maksud dapat pahala memberi kepada qarabah ni adalah waris terdekat, ahli keluarga terdekat, suami, anak. Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi sebab itu seorang wanita yang faham tentang perkara ini, dia pula setengah orang bergaduh dekat cashier pergi makan dekat luar.
Kan dekat kedai makan, lepas makan seronok masa makan. Lepas tu, awaklah bayar. Awaklah. Itu saya dah bayar, awaklah. Tapi kali ni mungkin bergaduh lain pula. Saya nak bayar bang. Tak apa, saya bayar. Saya bayar bang. Cashier pula pening. Ui, suami si berebut nak bayar. Contoh kan. Sebab apa? Beriman dengan apa yang Nabi sampaikan bagi kamu 2 sedekah. Sebab itu saya minta maaf, kadang-kadang seorang wanita daripada hasil kerjanya dia lebih suka bersedekah kepada orang yang jauh. Sedangkan suaminya dalam susah, ada hutang, komitmen begitu banyak, subhanallah. Tapi bila datang je orang luar yang nak minta pertolongan, walaupun dia tak kenal, daripada madrasah ke bahkan luar negara sekalipun, laju dia transfer, laju. Bukan kata tak boleh, sedekah itu sangat bagus, tapi saya nak baca satu hadis Nabi SAW. Ini dalam tajuk bab Al-Kabair, kitab Al-Kabair, bab dosa-dosa besar. Ada satu hadis Nabi SAW yang berbunyi, sabda Nabi yang bermaksud, sesungguhnya Allah tidak memandang sedekah orang yang memberi kepada yang jauh, sedangkan ada ahli keluarganya yang memerlukan. Hadis Nabi, sesungguhnya Allah, di masyarakat kelak, di akhirat kelak, Allah tidak memandang sedekah orang yang memberi kepada yang jauh, sedangkan ada ahli keluarganya yang terdekat dalam keadaan memerlukan. Kita bimbang kita sedekah Palestin, sedekah Syria, sedekah itu, sedekah ini, tapi ada ahli keluarga terdekat. Siapa terdekat? Kalau kita orang perempuan, suami. Lagi apa? Anak-anak tak boleh zakat dia. Anak, seorang ibu ayah ada anak, dia fakir miskin, ibu ayah tak boleh zakat anak. Anak pun tak boleh bagi zakat pada ibu ayah, sebab ini adalah hubungan tanggungjawab. Walaupun anak dah nikah. Saya nak cakap ibu-ibu kan, ramai ibu-ibu dah stabil, duit dah banyak, mungkin ada pencet, tapi ada anak yang susah. Tapi ramai ibu bapa guna prinsip tak apa, bagi dia belajar hidup susah. Sampai anak tu tercukup makan, sampai sekolah tak boleh hantar. Sebab apa? Sebenarnya tak tahu kata-kata seorang ibu ayah ni kerana nafsu ataupun kerana iman. Tapi ibu bapa yang bertanggungjawab, bang, anak kita susah, siapa lagi nak tolong? Dan bila kita buat ni, ini sedekah qarabah, dapat juga sedekah jariyah. Subhanallah. Ibu bapa yang bertanggungjawab, dia memang akan bantu anak dia sampai boleh stabil. Kehidupan dulu, survival dia tak macam kehidupan hari ini. Ibu bapa pun boleh faham. Wallahu alam, saya nampak di hadapan saya ada umur 40-50, mungkin dah ada anak cucu menantu. Kami adik-beradik 10 orang, 9 orang dah nikah, tinggal adik saya seorang lagi. Kebanyakannya nikah masa belajar umur 22, saya pun 22, ada yang nikah umur 19, ada 20 ada. Bila ada je, memang cepatkan nikah walaupun masa belajar. Walaupun bakal suami tu tak nampak tengah belajar juga. Saya masa nikah pun suami belajar, tetapi ibu ayah main peranan. Tak apa Asma, kena yakin. Nikah, insya-Allah buat betul-betul nikah, rezeki datang. Tapi ramai mana ibu bapa yang letak prinsip, kau kerja dulu, stabil dulu baru nikah. Akhirnya tak stabil-stabil, tak nikah-nikah. Saya minta maaf. Dan sangat, wallahualam, ibu bapa yang yakin dengan rezeki Allah. Sebab apa? Ini salah satu bentuk rezeki yang tidak disangka-sangka disebut di dalam Al-Quran. Ada rezeki yang datang daripada pernikahan. Masya Allah. Ini disebut dalam firman Allah. Allah ada sebut, maka bernikahlah dan Allah akan menetapkan rezeki bagi orang yang bernikah. Tapi kalau buat dengan tak yakin, mungkin tak nampak. Masya Allah. Allahu Akbar. Seorang-seorang yang tak ada, kalau mak ayah saya ada satu umur dia. Kalau anak perempuan umur sekian tak lagi, memang mak ayah akan cari untuk anak perempuan. Akan cari, maksudnya cari menantu lelaki. Dan memang tak kisah siapa, bahkan ada yang doktor dengan mekanik, maksudnya sekian-sekian, itu gambarannya. Tetapi mempermudahkan. Dan di awal perkahwinan memang susah, tapi mak ayah sangat banyak membantu. Bahkan datang tengok rumah anak, tak ada mesin basuh, dia beli. Lepas nikah berapa bulan tak ada peti ais lagi, dia beli. Tidur atas lantai lagi, belikan katil. Sampai kita fikir, ya Allah, mak ayah tak apa, kita akan usaha diri, isi air sini. Masya Allah, saya ingat masa 7 bulan dah kami nikah, saya dah syarat, kami berbulan daripada Johor, balik, ni suami saya dekat luar. 7 bulan, berbulan dengan bas, lepas tu kita ke mana-mana, pergi cakap baby dengan motor. Sampai ketika bila balik, mak ayah kata, mak ayah dah ni beli kereta, tapi kereta second hand, ingat lagi mula-mula hidup. Saya kata, ya Allah mak ayah, janganlah sampai macam ni. Memang murah je, lepas tu dia minta kita sambung bayar, sebab kita tak mampu untuk ni. Sampai tahap tu, ibu bapa ni membantu, tapi sikit pun tak ada kata
Nak nikah sangat kan? Rasalah, belajarlah hidup sendiri. Menggatal sangat tengah belajar gini. Orang dah cakap tak ada. Walaupun bapa orang adik-beradik melalui fasa tu, ibu bapa support, doa murah rezeki. Dan apabila kami balik kampung, sebab mak ayah tahu sampai anak 2, anak 3 kita tak stabil ni kan. Balik kampung, tak payah keluar, belanja mak ayah belaka. Saya nak kata bukan mak ayah ni duit banyak, tapi berkat rezeki dia, niat untuk bantu anak-anak, rezeki tak putus. Dah banyak rezeki yang tak disangka-sangka. Kemudian bila balik kampung, setengah ibu ayah minta maaf, harap anak bagi duit kan. Tapi kami masa proses awal nak stabil, tak, mak ayah bagi duit. Mak tahu Asma bila nak balik. Mak tahu mu tak ada PT Asma. Mu tak payah cakap lah mu ada PT. Ni balik minyak tu semua ni. Mak pula bagi ni dalam 200 300 buat backup nak pergi semula ni. Lepas tu nak belanja ada dah ni, bila balik ke mai lagi. Ini tak ada belanja ni. Dalam tahu gaji peringkat awal kan, saya belum kerja, suami kerja. Mak telefon, ni lagi 5 hari gaji. Ada PT tak nak makan? Ada mak. Ya ke? Seorang ibu tahu kan, Masya Allah, Allahu Akbar. Kemudian kita tengok setiap anak macam tu sampai stabil, sampai okey, Masya Allah, sampai hari ini. Saya belajar akhlak dan sikap seperti itu daripada seorang ibu dan ayah. Tak pernah melepaskan sifat ihsan daripada tu, dan tak pernah meminta-minta. Kadang kita pula kan, mak nak bagi sikit, tak payahlah Asma. Tapi kita sebagai anak tetap nak bagi, tetap masuk, tetap bagi hadiah apa semua. Masya Allah, Allahu Akbar. Sebab itu, saya sebut, wahai muslimat sekalian, siapa yang ada rezeki Allah bagi dan dia jadikan sumber rezeki dia itu untuk ramai orang, percayalah rezeki dia sangat barakah dan rezeki dia sangat luas. Macam ni lah, kalau paip air kan untuk rumah kita kecil kan, betul tak? Tapi kalau paip air untuk salur ke satu taman, besar tak paip air tu? Besar kan, sebab dia nak salurkan satu taman. Ada seorang wanita jumpa saya, wanita yang berkejaya ni, dia businesswoman yang berjaya. Dia kata, Ustazah, saya ada masalah dengan suami, saya gini-gini, suami saya tak bertanggungjawab, dia kata. Okey, maksud puan macam mana? Yelah Ustazah, kan nafkah semua suami wajib. Tapi sekarang, macam saya yang menanggung semua. Contohnya apa? Rumah kami duduk sekarang, puan duduk rumah macam mana? Saya tanya. Ya, rumah tu sebulan dalam 3,000 lebih, memanglah rumah banglo sekian-sekian. Kalau tak disebabkan saya Ustazah, kami tak merasa rumah macam tu. Kemudian yang kedua Ustazah, kereta, lepas tu kalau pergi melancong ke apa, saya lah yang tanggung. Gini. Suami saya tak mampu dengan gaji dia, sebab saya berniaga, saya bisnes, gini dia cakap. Nak angkat gaji suami memang tak lah. Saya minta dia buat kerja lebih masa, ubah hidup dia apa semua supaya dia tu jadi suami bertanggungjawab. Saya kata, puan tahu tak? Kalau suami ni suruh puan berhenti kerja daripada bisnes apa, saya nak tanya, puan wajib tak taat? Yelah, saya wajiblah taat. Kalau suami suruh berhenti apa yang saya buat sekarang apa semua, puan sanggup tak untuk lepaskan semua, untuk taat kepada suami dan terima apa seadanya suami boleh bagi? Saya tanya, puan mampu tak kalau suami sediakan rumah kecil je, rumah terek? Kalau ikut gaji dia mampulah. Puan, suami mampu tak kalau kereta biasa je? Yelah, dia mampulah. Suami mampu tak kalau dia tak mampu pergi jalan mahal-mahal, pergi tempat free-free je? Yelah, dia mampulah. Suami puan sebenarnya mampu menjadi suami yang bertanggungjawab. Tapi kerana kemahuan puan yang sangat tinggi, puan letakkan suami tidak mampu. Jadi, sekiranya puan tidak mahu keadaan ni, masalah yang puan kata tak mampu ni, puan kena ada satu sifat, berlapang dada dan redha. Masuk Ustazah, saya pun kata, puan amalkan doa ni, ikut saya boleh tak? Subhanallah doktor. Ini untuk semua wanita yang berkejaya, yang ada konflik seperti ini. Saya sendiri pun, saya pun wanita yang berkejaya. Kalau kita boleh berdoa dengan doa ni, kita akan rasa lapang. Kita sebut depan Allah, Ya Allah, aku redha. Boleh ikut saya tak? Sebab depan ni wanita berkejaya ni. Okey. Ini doa ni bukan doa khusus ni. Boleh buat ayat sendiri. Tapi ini contoh saja ya. Okey, kita cuba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku redha. Aku adalah perantaraan rezeki buat suamiku, buat anak-anakku, buat ibu ayahku, buat adik-beradikku, buat sahabat-sahabatku, buat orang yang susah,
buat orang yang memerlukan, lapangkanlah rizkiku, berkatilah rizkiku ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Nampak seperti biasa perempuan, tapi saya cerita tentang wanita yang datang mengadu business woman tu. Saya kata, puan, daripada puan duduk mengadu dan timbul masalah tak henti, dan puan hidup dan kadang tak puas hati dengan suami. Puan kata suami tak nak berubah, tak nak upgrade hidup dia, tak nak buat kerja 2-3 perkara untuk memenuhi kehendak puan. Dan puan asyik mengukit apa yang puan beri. Puan belanja pergi melancong, puan belanja tambah untuk rumah besar dan sebagainya. Puan rasa tak puas hati, cuba puan doa dengan doa ni. Ya Allah, aku redha, aku patah rezeki buat ahli keluargaku. Aku patah rezeki buat ibu ayahku. Aku patah rezeki untuk adik-beradikku dan sebagainya. Puan akan dapati hati puan akan lebih tenang dan puan akan tengok rezeki puan akan lebih barakah. Tak lama, 2 minggu, 3 minggu macam tu lah, dia hubungi saya. Dia kata, Ustazah, saya baru sedar. Maksudnya dia kata, saya baru faham sebenarnya kenapa perniagaan saya sebelum ini lancar, kerana suami saya redha dengan saya. Suami saya redha, saya habiskan masa banyak. Dan saya sangat kurang masa di rumah. Saya balik lewat suami saya redha. Padahal ada tanggungjawab yang perlu saya lunaskan sebagai isteri. Dan ada kerja-kerja saya sebagai ibu dia yang gantikan. Kasih sayang untuk anak, dia tidurkan anak dan sebagainya. Rupanya baru saya faham sekian-sekian. Dan Alhamdulillah Ustazah, start daripada tu saya minta maaf dengan suami saya sebut, bang, saya redha. Saya jadi perantaraan rezeki untuk keluarga ni. Sebenarnya rezeki saya, sebenarnya itu rezeki awak. Tapi saya perantaraan saja. Saya nak faham, contoh je ibu-ibu, anak kita beli beg sekolah yang mahal. Lepas tu sampai masa kalau anak tu buat kita marah, kita mungkin akan cakap begini. Tengok beg tu, mahal tu, tahu tak mak beli ni. Kita sebut itu kan, mak beli mahal tu, kan nak sangat beg ni gini-gini. Saya nak kita faham satu perkara, bab rezeki. Sebenarnya memang rezeki anak kita dapat beg tu bukan sebab kita bagi beg tu kat dia. Memang daripada Lauh Mahfuz, itu rezeki anak kita. Kita perantaraan sahaja. Subhanallah. Anak kita memang terima kasih pada kita. Terima kasih beli beg ni. Tapi kalau ayat yang kita nak bagi kita lepas, tak rasa anak tu terhutang budi dengan kita, ini memang rezeki Allah bagi untuk Atika. Mungkin sebab Atika sabar dengan Umi. Atika ni anak saya sulung lah. Mungkin sebab Atika tolong Umi jaga adik, buat susu, ganti pampers. Ini memang rezeki Atika. Umi perantaraan saja. Memang ini rezeki Atika. Bukannya kita duk ulang, tengok tu Umi itu nak sangat beg kan, Umi beli apa? Apa yang Atika bagi kat Umi? Kita bimbang, kita mengungkit begitu. Bahkan bila kita belanja, contohkan belanja apalah, suami ke, bagi apa-apa ke, bayar tu bang, itu memang rezeki awak. Memang Allah dah letakkan itu rezeki awak, saya perantaraan saja. Bila kita jadikan kita perantaraan banyak untuk rezeki orang, macam saya sebut paip tu tadi tu, paip rezeki tu jadi lebih besar, lebih besar. Masya Allah. Sampai ada peringkat seorang wanita business woman ni, dia hubungi saya. Ini kisah benar ni. Ustazah, saya nak akaun Ustazah. Kenapa puan nak akaun saya? Tolong Ustazah, saya nak akaun peribadi. Saya tak nak akaun sumbangan NGO Ustazah. Saya tahu akaun tu ada, saya pun bagi. Saya tak nak akaun syarikat Ustazah, saya tak nak. Saya nak akaun peribadi. Kenapa puan nak buat apa? Saya nak bagi sikit daripada rezeki yang Allah bagi pada saya. Saya nak bagi setiap bulan. Ustazah guna untuk diri Ustazah. Ustazah nak beli barang ke, Ustazah nak makan ke, Ustazah nak buat belanja. Pasal NGO Ustazah saya bagi sumbangan lain, tapi ni untuk Ustazah belilah barang-barang makeup ke. Maksud dia nak untuk saya guna. Saya kata tak apa, saya dah cukup, insya-Allah. Dia nak juga, dia memang transfer setiap bulan 500. Seronok pula jadi Ustazah. Lepas tu saya kata, kenapa Ustazah macam ni? Sebab sebelum ini saya tak redha, suami saya banyak buat kerja dakwah. Dia kerja biasa je. Dan saya business woman. Dan memang saya banyak menampung. Tapi bila saya dengar sekali ceramah Ustazah bab redha tu, saya sebut pada suami, bang, saya redha awak kerja dakwah. Saya tahu pendapatan awak sangat sikit. Tak apa bang, saya nak jadi macam isteri-isteri sahabat Nabi yang menyokong suami dia dakwah. Sayyidatina Fatimah pun dia yang pergi kerja, dia yang sediakan makan minum untuk besarkan anak. Sayyidina Ali sibuk dakwah. Sayyidina Ali pun cari kerja juga, tapi katai pergi perang ikut Nabi.
makan masa berbulan juga apa semua kan. Begitu juga isteri. Tak apa bang. Dan dia kata, Ustazah, bisnes saya berkembang dengan tak dijangka-jangka. Bukannya naik sekali ganda, saya kata 5 kali ganda, 6 kali ganda, saya tak tahu Ustazah. Jadi sebab itu saya nak cari lagi orang yang buat kerja dakwah macam Ustazah supaya saya boleh rasa nikmat ni di dunia. Saya tak tahu macam mana nikmat di akhirat, Allah nak bagi apa. Jadi bukan Ustazah saja, saya akan hubungi pendapat lain juga. Wallahu a'lam. Dan setiap bulan, diam tak diam, setiap bulan saya akan nampak memang duit dia masuk. Walaupun dia tak bagi tahu, dia tak maklum, saya tak tahu apa, tapi kita boleh nampakkan ada duit masuk tu kan. Masya Allah. Jadi bila dia bagi, saya tak adalah guna untuk diri sendiri. Kita pun salurkan jugalah untuk kerja dakwah, kerja amal, kebajikan dan sebagainya. Tapi bila kita rasa rezeki kita tu hak kita lupa dengan satu nama Allah yang Malik, yang Maha memiliki. Allah nak tengok sejauh mana kita memanfaatkan pemilikan sementara tu yang Allah berikan tu kepada mana. Dan Allahu Akbar, muslimat sekalian, kalau nak cerita sikit, ini bukan nak cerita pengalaman lah ya Ustaz, Masya Allah. Kami bila buat kerja amal, kereta kami sebelum ini ada beberapa kereta, macam banyak pula kan kereta. Ada 3 kereta. Ni bukan nak berbangga apa ni, tak ada. Ada kereta family kan, anak kita ramai, ada van 1 kan, 7 anak. Lepas tu kereta saya pergi camar, kereta suami pergi kerja. Jadi memang kena ada 3. Kita kereta kecil je lah. Lepas tu bila sampai ketika kita buat NGO, ada staff nak pergi jauh apa semua. Jadi 2 kereta ni kita buat untuk kerja amal. Jadi kita pula, kita kata, tak apalah bang, diorang kereta staff kita ni buruk. Diorang tak boleh pergi jauh, nak pergi buat itu, pergi sini, ada pergi sampai jauh lah. Jadi kereta kita ni guna untuk buat kerja amal. Tapi Masya Allah, ada hamba Allah yang Allah hantarkan, tiba-tiba bawa macam-macam kereta kat rumah kita. Kalau siapa yang tengok kereta kami pakai tu bukan kereta kami. Mula-mula bawa kereta ni, kita kata, tak payah, dia datang tinggal kunci, Ustazah guna. Tak lama dia bawa kereta lain pula. Ustazah bawa kereta ni pula, saya nak ambil kereta ni. Lepas tu dia nak ganti kereta yang lebih dahsyat lagi. Saya kata minta maaf, takut jadi fitnah pada agama. Saya kata ini je, itu pun dah terlalu bagus. Saya kata bang, kita niat untuk wakalkan kereta kita semua ni, memang kita bayar lagi, tapi tinggal di pejabat untuk staf guna. Pergi sana, pergi sini, apa semua tak payah guna kereta mereka. Sebab kereta mereka tak boleh gerak jauh, kereta mereka lagi buruk. Kita kata subhanallah, Allah gantikan berkali-kali ganda yang kita tak pernah terfikir, yang kita tahu kita tak mampu untuk membelinya. Lepas tu kita rasa, sebab itu bila kita once kita dah jadi besarkan kita punya sumber rezeki. Okey, daripada rezekiku ni untuk wakaf untuk ni, rezeki ni untuk ni, untuk suami, untuk anak-anak, kita akan nampak betapa rezeki kita itu semakin barakah dan semakin luas. Sebab itu saya nak tanya, kalau gaji kita 3,000 kan, 4,000, 5,000, kalau adakah gaji tu dengan kita buat kebaikan, contoh tiba-tiba bulan depan nak jadi 5,000, contoh daripada solat duha. Sebab itu ada rezeki yang statik, tapi ada rezeki yang tak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sebab itu rezeki ni ada yang statik, ada rezeki yang tak disangka-sangka. Rezeki yang tak disangka-sangka ini boleh datang daripada sedekah kita, boleh datang daripada istighfar kita, boleh datang daripada kita mengulurkan pertolongan kepada orang dan sebagainya. Jadi sebenarnya saya nak bagi kita kefahaman, bila kita buat kerja, niatkan sebagai ibadah, sumber pendapatan juga dijadikan sebagai sumber ibadah kita. Dapat je rezeki, share dengan family. Bantu suami bayar hutang dia kalau suami berhutang. Ini saya bukan cerita suami yang betul-betul tak bertanggungjawab ni, suami yang malas kerja, suami yang isap dadang. Jangan buat perbandingan macam tu. Ustazah tak kena, bolehlah cakap macam tu. Ini yang ramai hari ini, pendapatan suami lebih kecil berbanding isteri. Ini terlalu ramai sekarang ini. Pendapatan isteri lebih besar pada suami. Maka isteri tetap kena hormati suami. Jadikan suami itu peluang dia untuk dapat pahala sedekah karabah dan sedekah jariah. Barulah datangnya sakinah dalam sebuah rumah tangga. Tenang, tak ada nak ungkit-ungkit. Tak ada nak ungkit-ungkit bang. Awak kena ingat, sebahagian pada rumah ni saya yang bayar. Awak 20% je, saya 80%. Allahu Akbar, na'udzubillah. Suami takkan rasa tenang, tak rasa sejuk pun duduk dalam rumah tu. Dia bawa kereta, bang, awak kena ingat kereta ni kalau tak, Allahu Akbar, na'udzubillah. Ramai mana isteri yang mengungkit-ungkit perkara ini,
Akhirnya yang ada adalah kesengsaraan. Suami hidup dalam keadaan terpaksa menjadi seorang suami dari sudut fizikal saja, tapi hatinya hilang rasa cinta dan sebagainya. Na'udzubillah. Jadi muslimat, sepanjang bekerja tolong, ini syarat-syarat kerja sebagai ibadah. Kerja ibadah, kerja sebagai ibadah, ini syaratnya. Niat kerana Allah, meletakkan Allah sebagai majikan tertinggi, jadikan Rasul sebagai contoh, pelihara batas syariat, jangan mengabaikan tanggungjawab dengan sebab kerja. Okey, wanita bila keluar daripada rumah, kita sebagaimana hadis Nabi sebut, seorang wanita tu bila keluar daripada rumah akan diperiaskan oleh syaitan. Jadi daya tarikan. Seorang wanita tolong pertama jaga batasan di tempat kerja. Ada wanita di tempat kerja, dia boleh panggil sayang semua orang. Oi sayang. Suami orang tu. Dah makan sayang? Oh, semua sayang. Bila kita kata, Kak, kenapa panggil orang sayang? Akak dah biasa, semua orang sayang. Habis tu suami akak sayang juga. Apa beza dengan suami orang lain? Faham tak? Suami dia pun dipanggil sayang, suami orang lain pun dipanggil sayang. Biarlah perkataan sayang tu istimewa untuk orang yang istimewa. Mungkin setengah orang bila dipanggil sayang dia rasa biasa. Tapi setengah lelaki sebab suami dia pun tak panggil dia sayang, dia punya syok panggil sayang tu. Berjalan tu macam tak pijak bumi, seronoknya orang panggil dia sayang. Jangan timbulkan fitnah daripada kata-kata kita, daripada kemesraan kita. Kadang-kadang muslimat di tempat kerja kita mesra dengan suami orang lain, tapi di rumah tak ada mesra sangat. Contoh saya selalu bagi macam ni lah. Wanita yang bekerja, kat pejabat, bos kita panggil, Siti, ya tuan ada apa? Laju datang. Tak ada sampai 2-3 kali. Siti, kejap Siti. Oh terus tinggalkan semua kerja ni. Tengah mesej WhatsApp pun tinggal ni. Ya bos, ada apa ya? Oh berdiri tegak elok. Ya bos, ada apa? Boleh carikan saya file sekian. Boleh. Tak ada masalah. Sekejap ya. Oh. Kan pekerja anugerah cemerlang. Pekerja apa ni? Anugerah pekerja cemerlang. Masya-Allah. Bawa datang file. Ini ya tuan, ada apa-apa lagi ke? Tak ada, okey. Terima kasih. Masya-Allah. Walaupun sebelum tu mungkin dia nak marah sangat dekat bos dia. Ada perkara lah nak marah. Kan main duduk ngumpat bos. Tapi bila bos panggil dia buang semua tu, datang senyum. InsyaAllah. Tapi bila balik ke rumah, suami pula tanya. Yang mana ya tali pinggang saya? Ada tu bersangkut tu. Takkan tak nampak? Lupa cara dia layan bos tu lain. Bayangkan kalau isteri, kejap ya bang. Okey bang ni ya tali pinggangnya. Ada apa-apa lagi ke? Mesti suami tenganga. Tiba-tiba suami, tak ada apa-apa, saya ambil cuti lah ini, tak jadi pergi kerja. Masya Allah, awak macam dah lain macam, dah ada tanda-tanda ni. Lain pula, padahal itulah kalau kita kira bos utama kita. Bukanlah nak kata bos utama ke apa. Sebab kita tahu pahala berganda bila kita melayani suami dengan cara yang terbaik. Suami yang di tempat kerja, bukan suami di tempat kerja, bos di tempat kerja, itu suami orang lain, bukan suami kita kan. Tapi bila dengan suami sendiri kadang, kita tidak boleh mengawal emosi, kita tak boleh kontrol benda lain, nak hentikan bila suami panggil. Nanti jap lah suami panggil. Datanglah sekejap, awak tak boleh sabar tu. Tiba-tiba kan. Bayangkan kalau dekat bos pun jawab macam tu. Bos tak boleh sabar sikit ke? As-sabru minal iman. Saya ada hal sikit ni bos, tolong sabar sikit, tak boleh? Ya Allah, dengan bos tak ada, kita yang pilih kita sabar. Bayangkan bila balik rumah ramai mana seorang wanita dia bawa pulang, muka dia yang penat. Tapi bila dekat pejabat dia penat macam mana pun dia kekalkan wajah yang manis. Sampai orang tanya, puan, saya tengok puan senyum. Dia kan, saya memang dilahirkan penyenyum. Macam tu dia. Maksudnya dia boleh senyum di tempat kerja, kena marah dengan klien pun sabar. Sabarlah puan ni, saya memang dilahirkan penyabar. Masya Allah. Maksudnya dia bukan tak penat, dia bukan sedih, dia bukan tak kecewa dengan bos, tapi dia boleh kontrol, dia boleh maintain dengan sikap yang bagus, attitude yang bagus, wajah yang manis. Tapi bila masuk rumah je nampak, masuk kereta je nampak, dia atap rumah dia jadi bertukar. Balik rumah, bang, saya penat lah bang. Ya Allah, terus tunjuk muka penat tu, beg pun tak larat nak angkat. Kemarin masa balik nak kerja tu kan, dah beg tu senyum, okey jumpa besok. Kemarin sehat nak balik tu. Nampak ya, apa ni atap rumah tu kan, nak angkat beg pun tak larat, letak sampai rumah. Bang, penat sungguh lah.
Allahu Akbar. Tiba-tiba jadi penat. Bawa kereta kan main lagi menyanyi lah apalah kan. Masya Allah. Lepas penat dekat suami. Lepas penat dekat anak-anak. Anak datang, Umi penat ni. Tolong faham ya. Nantilah ni. Suami pun kata, awak dah kalau macam tu, awak nak masak tak? Abang ni tanya lagi, dah nampak penat macam ni. Belilah. Jawab pun dah sarkastik dah. Takkan awak tak faham? Saya penat, awak kerja, saya kerja. Kan ustaz dah cakap tanggungjawab bersama, awaklah masak hari ni. Na'udzubillah min zalik. Masya Allah. Jadi, macam mana kita boleh maintain wajah yang manis 8 jam di tempat kerja? Kenapa kita tak boleh maintain pokoknya 1 jam pun jadilah di rumah? Mesti emosi kita akan rasa bahagia. Bila balik rumah, bawa kereta tu kan, kita punya set dalam kepala nak bagi wajah yang paling manis. Buka pintu, Assalamualaikum bang, Masya Allah, salam. Anak-anak Umi senyum. Agak-agak berapa lama bertahan ni? Mungkin baru mula, okey lagi ni. Tiba-tiba nampak stokin bergulung. Dah, niat asal hari ni nak bertahan malam ni. Mula-mula wanita solehah lagi, rasa macam solehah sangat. Tiba-tiba tengok stokin bergulung. Ni stokin siapa bergulung ni? Dah berubah terus. Padahal dah tahu, ini stokin ni bukan stokin budak ni, bapak budak ni. Sebab kenal tu bila besar kan, bapak budak. Kita akan diuji. Tapi kenapa bila di pejabat, walaupun kita diuji, kita maintain boleh senyum. Walaupun bos ada sesuatu yang menyakit, tak apa tuan, tak apa, it's okay. Kawan-kawan ada buat masalah, datang, aku minta maaf lah dengan kau. Tak apalah, aku dah maafkan kau lama dah. Aku memang pemaaf, dilahirkan pemaaf. Tapi dengan suami kadang-kadang, bang awak ingat tak bulan lepas? Mungkin ni sungguh ni datang mengadu depan saya ni, Ustazah, orang perempuan kan, nak cerita masalah tarik nafas tu, kita dah tahu dah tu. Ustazah, saya kena mula daripada awal perkahwinan. Nak cerita ni. Masa awal-awal tahun pertama pakai puan, tolong puan, cerita yang puan bakal cerita kat saya ni, puan dah maafkan belum suami? Memang saya dah maafkan Ustazah. Tapi bila jadi perkara hari ni, luka lama berdarah kembali. Saya kata kalau cerita lama dan puan dah maafkan, tapi puan nak ungkit hari ini mengadu masalah, puan berjalan bukan ke depan tapi ke belakang. Kalau puan dah maafkan, forgive, tolong forget. Walaupun tak boleh lupa dengan ingatan, benda tu datang bila ada masalah, tolong jangan sebut-sebut lagi. Sebab puan memaafkan suami, pahala puan dah sangat besar. Puan tak boleh nampak, tapi kalau puan nampak Allah tunjukkan pahala maaf tu, segunung emas. Mesti puan menanti-nanti suami buat salah nak bagi maaf. Tapi sebab benda tu alam ghaib, apa yang kita buat di dunia ini, kemaafan itu pahala yang begitu besar, tak nampak. Allah akan tunjuk di akhirat kelak bergunung-gunung emas. Pahala tak boleh nak bayangkan betapa besarnya pahala memberi maaf. Tapi kalau puan terus sebut, bagaimana pahala tu mungkin lebur. Jadi tolong jangan cerita kisah lama, cerita masalah hari ni apa dia. Ada seorang wanita datang, Ustazah, saya tak redha dengan suami saya. Kenapa tak redha? Sebelum ni redha, hari ni tak redha. Ya Ustazah, saya banyak belanjakan. Saya banyak itu, tanggung ini, sama ni saya redha Ustazah, saya tak pernah ungkit. Tapi sekarang suami saya curang gini. 20 tahun yang saya beri dalam perkahwinan, saya tak redha Ustazah. Boleh tak saya nak claim balik? Sebab sepatutnya benda tu semua suami kena sediakan. Saya kata puan, sebab kita pun ni cara, kita bukan uruskan dengan ni je, kita handle kes sampai mahkamah ya. Saya selalu juga ikut kes sampai mahkamah. Bahkan saya bila berhenti kerja pun, ni YB kita, Ustaz, orang awam pun sebenarnya boleh masuk mahkamah tau. Kalau nak tengok kes berlangsung di mahkamah syariah, pergi ke mahkamah. Kalau ada kes tertutup, ada kes terbuka, saya walaupun tak ada klien ke apa, kadang-kadang saya dah lama nak refresh ilmu ni kan. Pergi ke mahkamah, dia akan tanya ada kaitan tak ada, saya cuma nak tengok perjalanan kes. Untuk pengalaman, untuk belajar ke apa, dia bagi je kita duduk. Kita duduk tengok, lepas tu kes fasah berlangsung. Kes cerai, talak satu. Kes lafaz ke apa ke, kita tengok, oh macam ni proses dia, oh itu soal jawab dia. Tapi ada kes dan keadaan tertutup, kita tak boleh tengok, itu permintaan klien, kes tak boleh ni. Kes banyak ni, beratur dia orang ni. Jadi kita belajar di situ. Jadi kalau isteri cakap, Tuan Hakim saya nak claim semua sepanjang saya kahwin ni, saya ni, Hakim akan tanya, puan selama puan beri sebetul puan redha tidak? Ataupun puan katakan itu sebagai hutang kepada suami. Memang sebenarnya saya redha, kami bahagia masa tu. Jadi saya redha, memang saya seronok memberi. Tapi hari ni bila dah jadi macam ni saya tak redha.
Jadi bahagian yang puan redha puan tak boleh claim. Maksudnya tak boleh claim. Masa tu memberi dengan redha. Bukan memberi dengan lafaz hutang. Bang, ni saya hutang ni. Hutang abang sekarang dah 30,000 ya bang. Nanti mampu bayar. Tak, masa redha kan. Masa bahagia kan kita redha gini. Timbul hujan, ungkit balik. Saya kata puan macam ni. Puan dah beri, puan dah dapat pahala begitu besar. Sedekah jariah dapat, sedekah qarabah dapat. Sebab puan tak bertanggungjawab untuk menanggung keperluan keluarga. Tapi puan beri atas dasar rahmah, kasih sayang. Jadi pahala puan begitu banyak. Saya tak boleh bayangkan. Tapi yakin pahala sangat besar. Tapi kalau puan nak leburkan pahala itu hari ini kerana ujian ini, puan jadi rugi dunia, rugi akhirat. Sebab ke dunia puan tak boleh claim, patutnya puan boleh dapat bahagian akhirat begitu besar. Sehingga kan puan tak boleh nak bayangkan. Dan puan akan tertanya di akhirat kelak daripada mana banyaknya pahala ini. Ini persoalan yang ramai akan tanya di akhirat kelak. Ini firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu di dunia dahulu. Lagi Allah berfirman, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala sabar tidak ada batasnya. Antara pahala yang tidak ada batasan ganjaran. Pahala solat sekian, pahala puasa sekian, pahala sedekah sekian. Sampai 700 kali ganda. Tetapi pahala sabar tidak ada batasan. 20 tahun sabar, 15 tahun sabar. Lagi berat ujian, lagi berat pahala sabar yang puan akan dapat. Ini bukan janji saya, ini janji Allah. Wallahu alam. Tetapi terikat dengan ikhlas. Habis itu ustazah, apa yang patut saya buat? Puan sebut, Ya Allah, aku redha dengan apa yang telah aku berikan selama ini dalam perkahwinanku. Aku redha dengan setiap sen yang pernah aku berikan, Ya Allah. Aku mengharapkan balasan ganjaran semata-mata darimu, Ya Allah. Namun aku tidak boleh terima apa yang telah suamiku buat hari ini. Maksudnya asingkanlah, yang lepas tu redha lah. Yang hari ini tidak mampu nak terima suami buat dengan cara yang salah sekian, Ya Allah. Maka tunjukilah, Ya Allah, jalan yang benar. Berilah petunjuk kepadaku, petunjuk pada suamiku. Tunjukilah kami jalan-jalan yang patut kami tempuh. Maksudnya begitu. Jangan kerana kesalahan suami hari ini kita menjadi orang yang rugi. Jangan kerana kejahatan suami ataupun isteri kita menjadi orang yang jahat juga. Ini satu perkataan yang saya nak sangat faham dan saya guna ayat ini kepada ramai klien saya. Sebab ramai seorang wanita dia nak balas dendam tak atas perbuatan suami. Puan, apa yang suami buat itu memang jahat, memang salah. Tapi jangan kerana kesalahan suami puan puan juga membuat salah. Jangan kerana kejahatan suami puan pun jadi jahat juga. Jangan kerana dosa suami puan juga melakukan dosa-dosa yang lain. Sebab apa? Ustazah, saya tak boleh tahan marah ustazah sekarang ni. Saya maki hamun je suami saya tu. Dulu puan maki hamun tak? Tak, saya tak maki. Dulu tengah bahagia, mana ada maki. Sayang-sayang je lah. Dulu sayang, lepas tu ayang, lepas tu yang, lepas tu ang dah lah. Dah tak ada dah lah. Saya kata puan memang suami buat salah. Tapi jangan kita pula yang sama-sama dan berganda salah kita. Suami melakukan keburukan, puan kekal menjadi isteri yang baik. Subhanallah, lagi susah mahal ketaatan puan buat suami, lagi tinggi pahala sabar itu buat puan. Masya Allah, Allahu Akbar. Tapi percayalah, pengalaman saya, handle masalah rumah tangga, bila datang klien, masalah mengadu. Biasa mengadu bukan masalah diri sendiri. Sebab itu ada borang pengadu, ada kolom yang kedua yang diadu. Kalau isteri mengadu, dia akan mengadu tentang suami, betul tak? Jaranglah kalau datang pengadu isteri, yang diadu juga isteri. Maksud ustazah, saya datang nak mengadu masalah tentang diri saya sendiri. Saya seorang isteri yang begini-gini, jarang. Isteri yang datang mengadu, ustazah saya nak mengadu, ini tentang masalah suami saya. Suami pula kau datang mengadu masalah isteri. Kalau ibu bapa pula datang mengadu masalah anak-anak, jaranglah ibu bapa, ustazah saya nak mengadu masalah kami ni. Kami ni ibu bapa yang bermasalah. Jarang. Mesti mengadu pihak yang kedua. Jadi biasanya saya akan letak mindset. Saya tak tahu bagaimana runding cara proses kaunseling berlaku di Pulau Pinang dan juga perunding cara dia berbeza. Tapi kalau ketika saya handle masalah rumah tangga, saya akan buat permulaan tersebut dengan bacaan Al-Fatihah. Kita mulakan sesi kita dengan Al-Fatihah. Kemudian saya akan mula bacaan doa. Dalam doa tu, Ya Allah, berikan kami taufik dan hidayahmu. Berikan aku ilham yang benar. Allahumma alhimni rusydi wa'izni min syarri nafsi. Minta ilham. Kemudian saya kata minta sama-sama istighfar. Sebab saya mohon
Tuan-tuan, puan-puan juga Allah bagi ilham yang benar, Allah gugurkan dosa-dosa kita. Dan saya juga memberikan satu nasihat, petunjuk daripada Allah bukan kerana saya bias pada lelaki ataupun perempuan. Dan saya percaya bila suasana runding cara itu dibuat dalam keadaan begitu, dia sangat tenang, tenteram dan sebagainya. Masya Allah. Jadi bila dah mula-mula dua-dua mula, saya kata okey puan keluar dulu, saya ingin dengan suami. Sebab suami pengadu mesti kita dengar aduan suami dulu. Isteri tunggu kat luar. Kemudian masuk pula isteri, kemudian baru jumpa balik dua-dua. Dan bila dua-dua ada di hadapan, saya kata macam ni. Perkara yang paling susah kita nak buat dalam dunia adalah ubah manusia yang lain. Tapi perkara yang dalam kuasa kemampuan kita adalah ubah diri sendiri. Bila puan mengadu tentang perihal suami dan puan nak suami berubah, maka sampai hari ini puan kata suami tetap tak berubah, dan nikah 15 tahun, 20 tahun suami nak ubah. Sebab perkara itu paling susah. Ustazah habis tu saya nak buat apa? Ubah diri puan dulu. Ubah diri sendiri. Saya tak ada masalah, tiba-tiba tak ada masalah. Ini masalah pertama, puan tak akui diri puan sendiri. Dan banyak juga yang diadu datang seorang-seorang sampai sudah. Sampai sudah. Yang diadu suami tak nak datang sampai sudah. Tetapi selesai masalah. Ada suami mengadu isteri tak nak datang sampai sudah. Tak boleh paksa. Sebab bukan wajib pun datang. Ini bukan mahkamah. Ini sesi runding cara. Tapi masalah akan settle. Isteri mengadu. Suami datang, Ustazah isteri saya maki hamun. Ni bukti je. Kalau Ustazah tak tengok, Ustazah tak percaya. Saya pun suka tengok mesej orang ni. Gosip-gosip ni kan. Suami pun bagi baca mesej. Saya tengok terkejut mesej ni. Hei setan, kau kat mana? Hei babi, kau tak reti balik ke? Ini bukan panggilan manja kan? Walaupun manja macam mana pun, babi, dia takkan manja. Memang makin hamunnya. Dia bukan panggilan manja ni. Saya kata, ya Allah, dahsyatnya cik. Itulah Ustazah, suami isteri saya memang macam ni. Kalau dia marah, semua makin hamun keluar. Macam mana tu Ustazah nak buat macam mana? Lepas tu saya pun telefon. Sebab isteri tak nak datang. Puan minta maaf puan. Betul ke puan macam ni kan? Yelah Ustazah, dah mulut saya mulut neraka, nak macam mana? Dia jawab macam tu dengan saya. Saya bukan reka cerita ni, pengalaman kan. Saya kata, okeylah puan, tak apa ya, terima kasih. Saya takut saya kena maki pula, dah mulut neraka kan. Wallahualam, cepat-cepat je. Saya tanya, puan cik, kenapa isteri macam ni ya? Belum kahwin cik tahu tak isteri macam ni? Belum kahwin dah kena dah Ustazah. Pasal macam mana cik boleh teruskan? Ustazah, saya tahu isteri saya ni baik sebenarnya. Dari segi bab jaga anak-anak bagus, rumah bersih. Rajin dia, mulut dia ni jelas satu masalah. Sebab dia memang dibesarkan dengan maki hamun. Nampak tak? Takkan seseorang tu maki hamun kalau mak ayah tak maki hamun. Sama juga pendera. Isteri datang mengadu suami dera, boleh bertahan 20 tahun. Sebab apa? Puan boleh sabar. Ustazah, suami saya memang mangsa dera. Daripada kecil memang mak ayah dia suka sepak terajang. Ada trauma. Takkan orang yang dibesar kasih sayang bila nikah sepak terajang anak orang? Takkan. Mesti. Sebab itu dia mampu bertahan dalam rumah tangga begini. Bukan kita senang-senang cakap bodoh lah perempuan tu. Kalau aku jadi dia, aku dah lama dah minta fasakh. Dia ada sebab dia memahami kerana apa? Trauma daripada kecil. Mental torture dan sebagainya. Lepas tu saya kata, encik, jadi macam mana encik nak selesaikan? Itulah Ustazah, air tawar sana sini, tu ini, saya dah macam-macam. Saya kata macam ni, saya nak tanya encik berapa soalan. Encik solat macam mana? Ini soalan wajib. Kadang-kadang solat penuh, kadang-kadang tak Ustazah. Ada masalah macam ni, solat pun tak khusyuk, tak ya solat Ustazah, betul tak? Dia tanya gitu kan. Lepas tu saya bila tahu tentang, dan banyak isunya berkaitan dengan solat. Saya kata, encik, kalau encik tidak tunduk kepada Allah, encik tak boleh tundukkan hati isteri. Kalau encik tidak taat kepada Allah, mustahil nak dapat ketaatan seorang isteri dengan baik. Kalau encik tidak hormat Allah, encik tak solat, encik tak hormat Allah. Itu waktu yang wajib Allah minta. Allah dah bagi semua dalam hidup. Tapi encik tak hormat permintaan Allah. Sebab itu jangan harap kehormatan daripada seorang isteri. Kalau encik tidak muliakan Allah yang azim, yang ali, Allah yang karim, bagaimana encik nak dimuliakan oleh seorang isteri? Habis tu Ustazah, saya ngadu masalah isteri saya, yang Ustazah camah saya, kenapa? Saya kata, encik, ini bukan masalah saya, masalah encik. Yang encik datang mengadu, kenapa? Saya mulut laju juga kan, nampak tak? Dia cakap ke main lagi. Saya kata, encik, ini bukan masalah saya, masalah encik. Allah uji isteri macam ni, Allah nak encik berubah. Dan encik kena percaya, kalau encik berubah, insya-Allah isteri akan berubah. Wallahu alam, bagaimana isteri nak berubah? Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Allah kata, innaka la tahdi man ahbabta. Bukan kamu tidak mampu memberi hidayah perubahan kepada orang yang kamu cinta. Innallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah yang akan memberi hidayah perubahan kepada siapa yang dia mahu.
Habis tu Ustazah, apa perlu saya buat? Ustazah panggillah isteri saya, kok isteri saya nak berubah kerana nasihat Ustazah. Saya tak ada apa-apa dengan isteri Encik. Tak pernah belanja dia makan, tak pernah hadiah birthday. Encik pernah buat. Itu saya selalu buat. Dan Encik sendiri pun tak boleh ubah, saya apa lagi? Yang boleh ubah hanya Allah sahaja. Tapi sekarang Allah nak tengok ikhtiar Encik untuk berubah. Habis tu apa yang Ustazah cadang? Encik baiki solat. Jangan tinggal solat 5 waktu. Kalau boleh solat di awal waktu, utamakan Allah dalam urusan harian kita. Kemudian saya minta Encik pergi masjid. Malulah Ustazah, tak pernah pergi masjid Korea. Kalau malu masjid Korea, pergi Korea orang lain. Ya, setengah orang malu Korea sendiri sebab muka tak pernah nampak. Saya kata pergi je masjid orang lain. Orang tahu Encik ni macam musafir kot. Jangan-jangan sekali. Sebab apa Encik? Jumpalah Allah di rumah Allah. Memang kesannya luar biasa. Wallahualam Encik akan jumpa siapa di sana, tetapi orang yang mencintai Allah akan saling bertemu di rumah Allah. Dan wallahualam sebab apa Encik? Antara sebab kenapa masalah rumah tangga tak selesai, masalah itu, masalah ini, kita ada dosa yang banyak. Dan hadis Nabi SAW, hadis yang sahih, setiap langkah menuju ke rumah Allah akan digugurkan dosa, akan dinaikkan darjat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan diberikan pahala-pahala sedekah setiap langkah. Bayangkan Encik ulang alik ke masjid banyak mana. Dan asbab hari ini datangnya ujian seorang wanita daripada suami, kita perlu akui, ataupun ibu bapa datang ujian daripada anak, asbab sebenarnya dosa-dosa kita sendiri. Lepas tu kan, ini cerita kisah benar ni. Encik ni lepas 2 minggu macam tu lah, 2 minggu ke 3 minggu saya tak ingat, dia telefon balik sebab isteri tak nak datang sampai sudah. Dia kata, Assalamualaikum Ustazah, sebab kita telefon pejabat memang ada lah dengan klien. Ustazah, saya kira kes ni Ustazah tak payah panggil lagi lah saya. Kira tutup kes lah. Kes close. Kita suka kes close ni. Kenapa Encik? Nak pergi ke mahkamah ke macam mana? Tak ada Ustazah, Alhamdulillah dah banyak perubahan dalam isteri saya. Saya tanya dia balik, siapa yang berubah sebenarnya, isteri ke Encik? Betul lah Ustazah, saya yang berubah. Faham tak? Suami ni mula berubah dulu. Saya jaga solat dan seronok rupanya pergi masjid Ustazah. Saya ada kenal seorang pakcik ni. Dia punya nasihat sangat bagus Ustazah. Dia share zikir tu, zikir ni. Saya kata senang kerja saya tak payah nak kaunseling lama-lama Cik. Pakcik tu jadi pengganti saya dah. Faham tak? Masya Allah. Sebenarnya kita tak tahu bagaimana cara Allah nak tolong. Lepas tu Ustazah, Alhamdulillah, kalau dulu saya jumpa Ustaz tu, Ustaz ni air tawar. Rupanya saya sendiri boleh buat air tawar untuk diri saya, untuk isi, untuk anak-anak. Sebab apa? Kadang-kadang Allah uji kita, tapi kita cari jalan penyelesaian daripada manusia lain. Sedangkan Allah lagi suka kita yang diuji. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi. Subhanallah. Sadaqallahu azim firman Allah. Apabila hamba-Ku bertanya tentang-Ku wahai Muhammad, katakanlah inni qarib, aku sangat dekat. Ujibu da'wata da'i iza da'an. Aku pasti memabulkan permintaan hamba-Ku apabila dia meminta. Tapi ramai orang tak yakin dengan lidah dia sendiri untuk meminta dengan Allah. Dia melalui perantaraan. Ustazah, doa saya tak makbul, doa Ustazah lagi makbul. Macam mana puan tahu? Ada orang nak taja saya umrah. Masa ni kebetulan saya belum pergi umrah 2018. Orang nak taja misi seronok. Ustazah, saya nak taja, makcik ni dah 9 kali pergi umrah. Doa untuk anak, anak belum, anak tak berubah. Jadi makcik nak tanggung Ustazah umrah. Tapi Ustazah kena bawa doa makcik. Macam mana makcik lebih yakin doa saya makbul? Sedangkan makcik seorang ibu, itu doa untuk anak. Walaupun anak belum Allah nampakkan nak berubah solat dan sebagainya, tapi makcik jangan ragu-ragu tentang doa. Allah dah janji Allah akan makbulkan. Tapi Allah bukan janji bila nak makbulkan. Mungkin anak itu akan jadi anak yang soleh setelah makcik meninggal. Mungkin jadi anak yang soleh setelah makcik dalam keadaan 5 tahun meninggal, awal meninggal, wallahu alam. Sebab Allah nak jaga doa kita supaya ikhlas. Ada orang bila saat doanya makbul saat hidup, dia riak takabur dengan doa dia yang makbul. Alhamdulillah, berkat saya berdoa depan Kaabah hari itu, anak saya berubah drastik. Padahal sepatutnya dia dapat pahala yang begitu besar daripada pahala doa. Hadis Nabi, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa ini kepalanya ibadah. Ada orang datang kepada saya, Ustazah, saya dah berdoa sana sini berapa tahun dah, puan berdoa untuk suami 10 tahun. Subhanallah, banyaknya pahala doa. Bayangkan kalau puan doa hari ni, esok makbul, puan dah tak berdoa dah. Kalau hari ni doa tu makbul, esok Allah tidak lemah untuk memakbulkan bila waktu untuk berdoa. Doa kita dimakbulkan, tetapi ada sebab Allah tangguhkan.
Antaranya sepanjang kita ditangguhkan doa tersebut, pahala sabar sentiasa dapat. Pahala doa kita ulang sentiasa dapat. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi sebab itu, ramai wanita datang melalui, sekarang pun yang PM selalu, Ustazah, betul lah, sama ni saya fokus nak ubah anak, sama ni saya fokus nak ubah suami, saya nak anak saya suka baca Quran. Rupanya dengan ubah diri saya sendiri, Ustazah, suami saya banyak sangat perubahan, anak saya banyak sangat perubahan. Wahai wanita yang berkejaya sekalian, di hadapan saya ataupun yang dengan live lebih kurang hampir 2K dan sebagainya, sungguh Allah sebenarnya datangkan ujian dalam pelbagai bentuk. Sebenarnya Allah nak kita kembali kepadanya. Allah nak kita berubah menjadi hamba-Nya yang lebih baik. InsyaAllah masalah sekeliling kita Allah akan jaga, Allah akan selesaikan. Ini dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, "Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidu tujahaka, ihfazillahi wa idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah." Allahu Akbar. Hadis ni panjang lagi. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menjaga Allah, jaga hubungan dengan Allah, jaga solat, jaga perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, Allah akan menjaganya. Ihfazillah tajidu tujahaka. Siapa yang jaga ni perintah Allah, larangan Allah tinggal, dia akan dapati Allah berada di hadapannya. Bukan depan dari segi fizikal, maksudnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Wa iza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu meminta, kamu mintalah dengan Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu perlukan pertolongan, minta tolong dengan Allah. Ini kelebihan orang yang jaga hubungan dengan Allah. Sebab itu, perbaiki diri kita dahulu. Masya Allah. Okey, sekarang pukul berapa ni ya? Pukul apa? 12.10. Saya sepatutnya habis pukul 12, 12.30. Boleh ya YB, Ustaz? Kita boleh teruskan? Masya Allah, Doktor. Jadi sekarang saya sebenarnya nak pergi slide yang kedua. Ini bijak mengurus rumah tangga terus. Betul, saya nak buka slide ni. Nampak ke slide yang sama ke? Yang gambar ni? Gambar family lepas tu ada rumah, betul? Sebab saya tak nampak sana. Yang ada rumah atap biru. Ya. Okey. Ini tak sempat ni, mukadimah awal ni, muhasabah apa semua, nampak tak budak ni? Bintik-bintik tu bukan apa tu, bintik-bintik tu lalat penuh. Lalat penuh satu badan, tak ada pakai apa-apa. Ini anak-anak Afrika kan? Bukan kanak-kanak zaman dahulu kala ni, zaman sekarang pun macam ni lagi mereka. Masya Allah, kena juga muhasabah sikit. Nampak kan kehidupan mereka ni? Nampak kan? Anak-anak yang kurus kering, okay, kutip makanan. Kecil sekecil ni pun buruh kasar. Tengok anak-anak ni, mata. Ini kalau tuan-tuan tengok, minta maaf ya, saya tengok slide. Ini slide ni memang dia orang tak boleh nampak. Okey, kemudian tengok lahir tak ada kaki, tak ada tangan. Kenapa gambar-gambar ni saya suka tunjuk, muslimin-muslimat sekalian? Sebenarnya hidup kita terlalu banyak nikmat. Ujian Allah 90% nikmat, ujian Allah mungkin 10%. Tapi sebab kita tak kuat menjadi hamba Allah yang bersyukur, bila ujian Allah datang sekali-sekali. Contoh macam ni lah, 1 bulan, dah 1 bulan ada 30 hari, berapa hari nikmat, berapa hari ujian. Ataupun 24 jam, berapa jam diuji, berapa jam pula nikmat. Jadi hidup kita mungkin 90% nikmat, 10% ujian. Tapi kerana kita kurang kuat untuk bersyukur kepada Allah, ujian yang sikit ni, dia mengampuni nikmat yang banyak. Tapi mereka ni sebab hidupnya 90% ujian. Hidupnya sebahagian besar ujian. Akhirnya terbiasa hidup dalam ujian Allah. Sekali-sekala dapat makanan daripada tong sampah pun dah happy.